Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Cuba lihat gambar yang cikgu kongsikan. Apa yang dapat kamu lihat dalam gambar tersebut? Cikgu nampak gunting. Betul, cikgu nampak ada krim-krim, tiup. Lepas tu ada kotak kat tengah tu yang ada tanda silang warna merah tu. Lepas tu ada banyak kain, kapas. Pernah tak murid-murid lihat semua alatan dengan bahan ni? Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai semua bahan-bahan dalam tu. Jadi, pada hari ini dalam topik 6.2 kit pertolongan cemas, kita akan belajar mengenai alat dan bahan dalam kit pertolongan cemas. Bersama saya, Cikgu Amni. Diminta murid-murid bersedia untuk memulakan pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini, pertama, murid akan belajar mengenai kit pertolongan cemas. Kit pertolongan cemas ni ada banyak sangat benda yang akan kita belajar. Tapi hari ni kita akan hanya fokus pada alatan dan bahan. Jadi yang kedua, cikgu akan memperkenalkan alatan dan bahan yang terdapat dalam kit pertolongan cemas. Yang mana yang ada pada gambar yang cikgu tunjuk dalam mula-mula tadi, itu yang kita akan belajar. Yang ketiga, murid diminta untuk mendengar penjelasan cikgu mengenai kit pertolongan cemas. Yang keempat, murid diminta untuk menjawab setiap soalan yang cikgu ajukan. Kalau cikgu ada tanya, jawab je walaupun cikgu tak dengar, tapi kita cuba. Dan yang terakhir, murid menjawab soalan kuis interaktif yang disediakan oleh cikgu. Ni cikgu ada bagi dalam grup, dalam kumpulan WhatsApp. Jadi dah siap tengok video ni, jawab soalan tu nanti. Jadi mari kita pergi kepada isi kandungan. 01, kita akan belajar apa itu kit pertolongan cemas. 02, kenal pasti dan tempat penyimpanan kit. 03, kandungan kit. Dan 04, bahan dan alatan dalam kit. Jadi 01, tengok gambar tu. Jadi gambar tu adalah gambar kit pertolongan cemas. Jadi apa itu kit pertolongan cemas? Jadi di sini kit pertolongan cemas ialah peti atau kotak yang mengandungi peralatan pertolongan cemas dan bekalan perubatan. Kalau kita ingat balik gambar tadi tu, dia bentuk dia macam kotak, macam peti. Dalam tu ada banyak ubat. Seterusnya 02, kenal pasti dan tempat penyimpanan kit. Tengok tangan tu luka, cedera. Mestilah kita nak rawat dengan segera. Jadi kit tersebut mestilah satu, mudah dikenal pasti, terang dan senang diambil. Jadi ini akan memudahkan kita untuk mencari kit tersebut dan menggunakannya. Lepas tu yang kedua, disimpan di tempat yang kering. Sebab dalam kit tersebut akan ada bahan dan alatan yang mudah rosak kalau terkena air ataupun kita simpan dekat tempat yang lembab. Dan yang ketiga, disimpan di tempat yang tidak mudah dicapai oleh kanak-kanak. Sebab bahan dengan alatan dalam kit tu berbahaya kalau disalah gunakan. Jadi kita kena simpan dekat tempat yang selamat. Dan 03, iaitu dalam kandungan kit. Untuk kandungan kit, bahan dan alatan dalam kit mestilah satu, mencukupi, mengikut kegunaan dan diperiksa dengan kerap. Ini kerana bahan dan alatan dalam kit pertolongan cemas tu akan sentiasa digunakan kalau ada yang menghadapi kecederaan. Jadi kita kena sentiasa
periksa kit tersebut dan pastikan ia mencukupi. Dan yang kedua, bahan alatan dalam tu perlulah dilabel dengan jelas dan tidak luput tarikh, sebab bahan tu kita akan letak pada luka, kita akan buat balut luka dan sebagainya. Seterusnya 04, iaitu bahan dan alatan dalam kit, di mana kat sini kita akan melihat dan mengenal pasti dengan lebih baik bahan dengan alatan yang terdapat dalam kit. Jadi dalam kit mestilah ada 1. Kapas, 2. Plaster, dan yang ketiga, krim antiseptik. Jadi hari ini kita hanya akan belajar nama dan rupa bahan dan alatan sahaja. Jadi inilah antaranya. Seterusnya kita ada putik kapas. Okey, tu gambar dia. Lepas tu normal saline. Dan yang keenam, kita ada sarung tangan. Kemudian yang ketujuh, kain kasar. Okey, itu dia gambar kain kasar. Yang ke-8, kain anduh. Okey, kain anduh ni segitiga. Kain kasar tadi dia bergulung. Dan yang terakhir ialah gunting. Jadi itu dia bahan dan alat yang perlu ada dalam kit pertolongan cemas. Jadi kita telah pun sampai pada penutup, di mana hari ini murid telah mempelajari tentang 1. Kit pertolongan cemas, iaitu kotak ataupun peti yang di dalamnya terdapat perubatan dan alatan yang mampu membantu untuk pertolongan cemas. Seterusnya, murid juga telah pun kenal pasti dan tempat penyimpanan kit, di mana kit tersebut mudah untuk dikenal pasti dan mestilah disimpan dekat tempat yang kering dan jauh daripada kanak-kanak. Seterusnya, kandungan kit, di mana kit tersebut perlulah sentiasa diperiksa dan juga dipastikan mencukupi. Juga terdapat label dan tidak tamat tarikh luput. Dan yang terakhir adalah bahan dan alatan yang perlu ada dalam kit, iaitu gunting, kain anduh, kain kasar, kapas, putik kapas, normal saline, krim antiseptik, sarung tangan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.